Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah. Pertama dan selamanya kita dapat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah SWT masih lagi beri peluang dan ruang pada kita hingga di saat ini. Pada hari ini adalah hari dah yang ke-3 kita berpuasa, insya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah pengisian malam ini selepas sebagian kita selesai solat tarawih, insya-Allah kita akan membaca beberapa hadis dalam kaitan kelebihan Ramadan, insya-Allah, dalam kitab Fadilah Amal. Hadis yang keempat pada malam ini dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, pada suatu hari ketika pada bulan Ramadan telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah SWT akan menumpukan perhatiannya kepadamu dalam Ramadan, lalu dia akan menurunkan rahmat dan akan menggugurkan dosa-dosa dan menerima doa. Dia akan memerhatikan perlumbaan kamu dalam Ramadan dan dia akan membangga-banggakan kamu kepada para malaikatnya. Maka perlihatkanlah kepada Allah SWT daripada kamu akan kebaikan. Sesungguhnya orang yang celaka ialah seseorang yang telah dijauhkan dari rahmat Allah pada bulan ini, yakni pada bulan Ramadan. Saya ulang hadis dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, pada satu hari ketika bulan Ramadan telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Allah SWT akan menumpukan perhatiannya kepadamu dalam Ramadan, lalu dia akan menurunkan rahmat dan akan menggugurkan dosa-dosa dan menerima doa. Allah akan memerhatikan perlumbaan kamu dalam Ramadan dan dia akan membangga-banggakan kamu kepada para malaikatnya. Maka perlihatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kamu akan kebaikan. Sesungguhnya orang yang celaka ialah seseorang yang telah dijauhkan daripada rahmat Allah pada bulan ini. Hadis riwayat Tabrani. Keterangan: berlumba-lumba tanafus ialah melakukan sesuatu dengan kehendak yang bersungguh-sungguh untuk mengatasi orang lain, bekerja dalam melawan dan menandingi orang lain dengan bangga di samping menunjukkan kehebatan masing-masing. Perkara yang saya akan tulis di sini, kata penulis, bukanlah satu perkara yang hendak dimegah-megahkan, tetapi hanya sekadar menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lantaran tiada upaya, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Namun saya gembira melihat ahli keluarga perempuan saya, kata penulis, sewaktu di rumah. Kebanyakan mereka mengambil berat untuk saling mengatasi orang lain dalam membaca Al-Quran. Di samping melakukan kerja-kerja rumah, mereka masih lagi mampu untuk membaca 15 hingga 20 juzuk Al-Quran dengan mudah setiap hari. Semoga Allah SWT dengan rahmatnya menerima amalan itu dan beri taufik dan hidayah kepada mereka dan juga kita semua untuk sama-sama beramal, insya-Allah. InsyaAllah hadis yang terakhir pada malam ini dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap siang dan malam
pada bulan Ramadan. Dan bagi setiap orang Islam ada doa yang dimakbulkan pada setiap siang dan malam Ramadan. Saya ulang hadis dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, ya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap siang dan malam pada bulan Ramadan. Dan bagi setiap orang Islam ada doa yang dimakbulkan pada setiap siang dan malam bulan Ramadan. Hadis riwayat Bazzar. Keterangan, banyak riwayat yang menyatakan bahawa doa daripada seseorang yang berpuasa adalah dimakbulkan, dan setengah riwayat dinyatakan bahawa doa sebelum berbuka puasa adalah mustajab. Namun demikian, pada masa itu kita semua begitu sibuk dengan makanan sehingga tidak ada masa untuk berdoa. Malah doa berbuka puasa pun terlupa untuk dibaca. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah pagi ni, malam ini insya-Allah kita mendengar dua hadis tentang kelebihan Ramadan, yang mana hadis yang pertama tadi kita dengar keterangannya kenapa pada bulan ini adalah bulan yang Allah turunkan rahmat. Allah sentiasa memerhatikan hamba-hamba ni, tuan-tuan. Allah sentiasa memerhati hamba, perlumbaan kita, tuan-tuan, perlumbaan hamba-hambanya untuk meraih sebanyak amal kebaikan pahala-pahala yang Allah nak bagi pada bulan Ramadan ni. Tapi kita lah sendiri, kita muhasabah lah dari kita, insya-Allah. Terkadang kita berlumba-lumba untuk merebut ganjaran-ganjaran ataupun bonus-bonus yang Allah bagi pada kita. Dia boleh bagi dalam keadaan kita hari ini, dalam keadaan kita agak terhad pergerakan kita dalam PKP ni, kita bersama Ramadan, keadaan kita pergerakan kita terbatas. Tapi apapun, insya-Allah kita bersangka baik kepada Allah. Setiap apa yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah di sebaliknya. Hari ini walaupun kita tak dapat bertarawih di masjid-masjid atau di surau-surau, kita semua boleh bertarawih bersama keluarga di rumah masing-masing, bertapak solat berjemaah, dan mungkin ada sebagainya sekarang ini masih belum selesai bertarawih, masih terus bertarawih buat 20 rakaat dan sebagainya. Dan ada juga sebagainya sedang bertadarus bersama keluarga. Alhamdulillah, teruskan perlumbaan untuk merebut pahala-pahala yang Allah bagi. Allah senang memerhatikan kita, tuan-tuan. Macam mana keadaan kita? Adakah kita masih duduk santai-santai lagi dengan macam keadaan kita sebelum-sebelum ni, tuan-tuan? Masih lagi Quran, masih kita mau nak baca Quran. Walaupun dah berada di bulan Ramadan ni, masih lagi buat macam bulan-bulan biasa. Quran masih tak pegang lagi. Solat-solat sunat masih kurang. Zikrullah masih kurang. Tu kita kena muhasabah lah. Dan juga bersedekah kita, tuan-tuan, insya-Allah. Dan juga doa kita, kerana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mustajab doa, insya-Allah. Orang yang berpuasa ni dia mustajab doa. Doa dia minta Allah semua Allah akan perkenankan. Dan juga doa yang paling sangat mustajab antara masa dia apa dia, tuan? Masa di saat hampir berbuka puasa. Tapi masa itulah kita sekarang kita sibuk, tuan-tuan, kita sibuk dengan nak buat persiapan juadah berbuka bersama keluarga dan sebagainya. Tu kita kadang kita terlepas pandang benda-benda macam ni. Kerana antara waktu dekat berbuka puasa inilah waktu yang sangat mustajab doa. Insya-Allah, tuan-tuan, pada petang esok insya-Allah, tuan-tuan, saya akan buat live untuk kita buat tahlil perdana. Kita minta seramai mungkin, insya-Allah, follower daripada audio kuliah ni, untuk kita sama-sama, walaupun di mana saja kita berada, kita buka link ini dan kita sama-sama bertahlil, insya-Allah. Dalam 6:45 petang, insya-Allah kita akan bertahlil. Kita hadiahkanlah tahlil ini kepada semualah muslim-muslimat, mukminin dan mukminat yang telah pergi mendahulu kita. Dan juga tuan-tuan juga bolehlah pasangkan niatlah hati. Tahlil ini kita hadiahkan kepada ibu dan ayah kita yang masih hidup. Lebih-lebih lagi jika ada ibu dan ayah tuan-tuan yang telah meninggal dunia, kita sama-sama pakat tahlil beramai-ramai. Beribu-ribu tahlil kita akan kumpulkan pada perang esok, insya-Allah. Lagi ramai yang menonton sama-sama bertahlil, lagi banyak kita akan dapat mengumpul tahlil dan kita akan hadiahkanlah kepada arwah-arwah, insya-Allah. Dan juga menghampiri waktu berbuka puasa, insya-Allah, dalam kita akan bersama-sama berdoa dan saya akan mengalunkan doa dan juga
tuan-tuan yang mendengar, tolong aminkan doa insya-Allah, kerana seramai mungkin ramai yang akan mengaminkan insya-Allah, lagi-lagi akan mustajab doa kita insya-Allah tu. Esok insya-Allah sekali lagi peringat 6.45 petang kita akan buat tahlil perdana insya-Allah. Saya yakin kerana link audio kuliah ni dia seluruh Malaysia ramai follower dia. Kita kempen esok untuk kita buka link ini dan kita menonton sama mungkin, dan juga kita bersama-sama bertahlil insya-Allah pada petang esok insya-Allah 6.45 petang insya-Allah. Kerana waktu yang hampir berbuka puasa, ada satu waktu yang sangat mustajab doa melalui hadis yang kita baca malam insya-Allah, yang kita sia-siakan waktu itu insya-Allah. Dan juga satu benda tuan-tuan saya nak peringat seperti di peringkat awal ni tuan-tuan, berkaitan dengan kita nak merebut mendapat ganjaran Lailatul Qadar insya-Allah, yang mana siapa yang dapat beribadat ataupun dia dapat beribadat bertepatan dengan malam Al-Qadar, tuan-tuan semua pun tahu dah, kita pun semua tahu kelebihannya. Allah ganjarkan pahala 1000 bulan dia beribadah. Waktu ulama kira dia berkurang 83 hingga ke 84 tahun ibadat tuan-tuan. Mana mungkin kita dapat beribadat sebanyak itu tuan-tuan, selama 83 tahun tanpa henti ibadat. Tapi siapa kita buat beribadat bertepatan, kalau dia buat solat sunat, bila solat sunat dia buat tu bertepatan malam Al-Qadar, ganjar pahala dia solat, dia bersolat sunat selama 83 tahun ataupun 84 tahun tuan-tuan. Begitulah juga dengan amalan-amalan lain, bacaan Quran kita, zikir kita, sembahyang kita, solat kita dan sebagainya. Dan satu lagi tuan-tuan, sebelum terlupa, saya nak kempen tuan-tuan, untuk kita bersedekah tuan-tuan. Mana mungkin kita mampu tu nak bersedekah banyak-banyak tuan-tuan, tapi dengan berkat sedekah, jika bertepatan sedekah kita pada malam Al-Qadar, sedekah kita Allah kira seolah kita bersedekah tanpa henti selama 83 ataupun 84 tahun untuk kita kena. Cara dia macam mana tuan? Macam yang tuan-tuan lepas-lepas tuan, saya yakin ramai yang dapat hadir ke masjid surau tuan-tuan. Saya yakin penonton yang sudah menonton ini dapat hadir ke surau yang sebelum ni. Tapi tahun ni kita tak dapat hadir ke surau, kita tak dapat hadir ke masjid, tu nak masuk ke duit kita dalam tabung surau, tabung masjid. Macam cara ni saya nak ajak tuan-tuan insya-Allah. Cara dia setiap malam bermula malam pertama Ramadan lagi kita kena mula tuan-tuan. Insya-Allah bila kita dah buat bermula malam pertama Ramadan, kita buat sampailah malam hari raya Aidilfitri nanti. Malam raya tu kita kena buat insya-Allah satu malam kita akan sangkut, akan dapat. Kalau malam-malam Allah tak, malam mana pun, malam pertama ke malam kedua Allah tak Lailatul Qadar, kita akan dapat kelebihan. Sebab kita setiap malam kita buat benda tu tuan-tuan. Bermula kita dengan kita banyakkan baca Al-Quran setiap malam, bermula malam pertama sampai malam hari raya nanti. Dan juga zikir kita, solat kita, solat sunat, solat fardu kita kena jaga insya-Allah. Dan juga bersedekah. Saya yakin kita akan terlepas tahun ni kalau kita tak betul-betul istiqamah nak buat. Macam mana cara dia? Kita tak mampu nak pergi masjid surau tuan-tuan. Saya yakin setiap malam bermula malam pertama Ramadan hari tu, tuan-tuan cuba transfer pun walaupun RM1 tuan-tuan, walaupun RM1, RM2, RM5 ke RM10, tiap-tiap malam jangan lupa transfer ke akaun masjid-masjid ataupun surau-surau tempat tuan-tuan. Kerana tuan-tuan, dalam tempoh PKP ni masjid surau ditutup dan pendapatan masjid surau tak ada. Sebab orang dia tak ada nak masuk dalam tabung surau yang ada di tabung statik surau. Mungkin masa-masa dulu bila bulan Ramadan, tabung-tabung surau, tabung masjid, semua pendapatan bertambah. Banyaknya ni orang sumbang, tapi hari ni masjid surau tak ada orang pergi, tak ada masjid surau, tak ada pendapatan sangat. Dengan cara dia kita transfer tiap malam, kita transfer sikit tuan-tuan, walaupun sikit jadi, yang penting ada kita infak sedekah kita setiap malam. Biarlah memoga dengan infak kita tu kita transfer bertepatan dengan malam Al-Qadar, pahala dia kalau kita infak RM10 contoh, Allah gandakan, Allah bagi pahala soal kita sedang berinfak setiap masa, setiap hari selama 83 tahun. Itu cara tuan-tuan yang saya nak bagi kita buka minda sikit, macam cara kita nak meraih dapat pahala bersedekah. Walaupun kita tak dapat datang ke masjid atau ke surau, tapi kita kena buat malam. Al-Qadar dia akan Allah akan datang malam. Sedekah siang kita dapat pahala sedekah Ramadan tu, tapi kalau kita nak dapat pahala sedekah Lailatul Qadar ni, kita kena buat malam. Sedekah malam transfer. Tapi tuan-tuan mungkin ada yang tak pandai nak transfer ataupun tak ada internet banking. Cara yang saya mudah saya nak ajak tuan-tuan, sedia satu balang tabung tuan-tuan, buat balang apa-apa, tuan-tuan tulis tabung surau. Tuan-tuan letak di satu tempat di sudut rumah tuan-tuan tu, setiap malam tuan masuk RM1 atau berapa ringgit tuan-tuan nak infakkan, tuan-tuan masuk.
InsyaAllah. Tuan tulis tabung surau. Tuan niatkan inilah tabung, seolah inilah tabung surau yang ada di rumah tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tadi nak datang ke surau, nak masuk dalam tabung surau masjid. Tuan-tuan buat tabung sementara dulu untuk nak tiap malam tuan-tuan masuk, insyaAllah. Tuan tulis tabung surau itu, tuan tulis masuk tiap malam, insyaAllah. Tuan-tuan bila dah banyak, boleh tuan-tuan kumpul, bolehlah pergi bank transfer sebagainya. Tapi yang penting kalau kita nak pergi nak ni tiap malam mana boleh tuan-tuan, nak pergi tekan nak pergi bank yang RM1, mungkin tak mampu nak bagi banyak, kita bagi RM1 tiap malam, kita masuk dalam tabung tu, insya-Allah. Itu cara kita nak dapat kelebihan sedekah malam Al-Qadar. Jadi kita kena buat cara macam tu. Sebab kita tak dapat datang ke surau masjid, antara cara transfer ataupun tuan-tuan sedia balang kecil, tuan tulis tabung surau, tuan-tuan masuk sementara dulu, masuk sehari dah banyak, nanti kumpul baru kita pergi bank in dalam akaun masjid ataupun akaun surau tempat tuan-tuan. Tu cara dah kita nak meraih pahala bersedekah di bertepatan malam, nak memburu malam Al-Qadar. Cara dah kita buat cara tu tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan, saya ada sekali itu saja perkongsian ilmu dan juga perkongsian hadis pada malam ini. Dan semoga kita doakanlah Allah SWT bagi kesihatan kepada kita, dapat kita memperbanyakkan ibadat sepanjang bulan Ramadan ini, dan juga Allah bagi taufik kepada kita, kekuatan untuk kita nak perbanyakkan amal ibadat, amal soleh kita sepanjang Ramadan ini. Dan jangan lupa kita banyakkan infak kita tuan-tuan, infak kita, dan juga baca Al-Quran kita jangan tinggal tuan-tuan, kerana Al-Quran ni bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kalau kita tak mau nak pegang Al-Quran lagi, rugilah tuan-tuan, insya-Allah. Walaupun kita mungkin kita tak ada sangat tuan-tuan, tak ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang frontliner kita yang dia baris hadapan, yang sedang bertukar lumur bertugas semata-mata untuk menjaga kesihatan kebajikan kita tuan-tuan, di hospital, klinik, petugas kesihatan kita, dan juga petugas keselamatan kita, abang-abang polis kita, abang tentera kita, abang sekali-kala yang menjaga keselamatan tu, yang semua yang keselamatan, menjaga di jalan-jalan, tengok kesian di panas berhujan, teman-teman untuk nak menjaga keselamatan kita, untuk kita kalau rasa berterima kasihlah kepada mereka tuan-tuan. Mereka terpaksa menanggung risiko berhujan, berpanas, dan juga menanggung risiko dengan wabak COVID ini. Kita tak nampak siapa yang pembawanya. Mereka sentiasa berhadapan dengan manusia, dengan kita tak tahu siapa yang pembawa dia. Kita boleh duduk di rumah, kita tak terlibat sangat kita. Tapi abang-abang polis kita, doktor-doktor kita, nurse kita dan sebagainya, segala-gala yang petugas-petugas hospital di klinik, mereka sangat mudah untuk terkena dengan wabak COVID ni, sebab mereka sentiasa berada ke persekitaran yang tidak baik, yang tidak sihat, dengan ada pesakit-pesakit yang datang, lebih lagi yang ada doktor-doktor, nurse yang merawat pesakit-pesakit yang confirm positif COVID-19 ni. Lagi kita risau, kesian kat mereka. Tapi mereka terpaksa buat atas tugasan mereka. Tapi apa, kita sentiasa mendoakan kebaikan mereka, Allah mudahkan usaha mereka. Mudah-mudahan usaha kerja mereka ni Allah gandakan pahala yang sangat besar. Kita mungkin rasa biasa, kita kerja biasa, tak ada apa sangat, tapi mereka berada dalam persekitaran yang tidak sihat, yang peratus untuk mereka dijangkiti COVID sangat tinggi, kerana berada di tempat yang ada COVID yang paling positif itu. Kita akan rasa bersyukurlah, dan juga kita berterima kasih kepada mereka, dan kita sentiasa jangan putus doa untuk Allah pemudahkan urusan mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang yang diperdengarkan malam ini menjadi sumber ilmu untuk kita sama-sama beramal, dan kita sama sampaikanlah kepada yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya-Allah nanti esok petang kita akan buat tahlil perdana 6.45 petang. Kita sama-sama buka link ini dan kita sama-sama bertahlil dan berdoa, insya-Allah. Kita gemakan link audio kuliah kita esok dengan tahlil dan juga doa dan juga amin tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.